Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu. Cikgu harap kamu semua sihat dan bersedia untuk bersenam bersama Cikgu Nizam. Jom cergas bersama Cikgu Nizam. Hari ini kita akan belajar tentang senaman. Cikgu tak akan terang secara detail, secara mudah dan ringkas supaya murid faham. Yang penting kamu tahu apa itu senaman dan cara buat senaman mudah di rumah. Alright, jom kita teruskan. Sebelum kita mulakan, objektif kita pada hari ini supaya murid dapat mengenali aktiviti senaman dan kepentingannya dalam kehidupan. Jom kita teruskan lagi ya, jangan buang masa. Okey, baik. Apa itu senaman? Definisi senaman ya. Senaman ni dia adalah merupakan satu aktiviti fizikal yang dirancang ya, pergerakan struktur oleh badan ya, bertujuan untuk meningkatkan kecergasan fizikal. Ya, dia biasanya dilakukan secara kerap selama 20 hingga 60 minit sehari, 3 hingga 5 kali seminggu. Nampak? Itu senaman ya, kamu tahu ya, dia adalah satu pergerakan yang memfokuskan pada bahagian-bahagian badan tertentu supaya kita kuat ya, sihat dan sentiasa bertenaga setiap hari. Okey, jom kita teruskan, jangan buang masa. Apa kebaikan bersenam ni? Ada kebaikan dia ya. Senaman adalah untuk mengekalkan tahap kecergasan diri. Kalau kita tak senaman rasa lemah, ngantuk, muak pun dah macam mulut gajah dah kan. Okey, baik. Kecergasan diri ni terbagi kepada 5 ya, yang kita dapat lah ya, iaitu kecergasan fizikal, kita akan dapat kecergasan dari segi mental, kecergasan emosi, kecergasan rohani dan kecergasan sosial. Apa benda kelima-lima ni? Jom kita tengok secara ringkas dan mudahnya ya. Okey, jom. Ni dia. Kecergasan fizikal ni ialah supaya keupayaan kamu tu memenuhi keperluan kehidupan seharian dan masih mempunyai tenaga untuk bertindak balas terhadap perkara yang tidak diduga. Maksudnya sepanjang hari tu kamu bertenaga. Itu yang paling mudah nak faham lah ya. Sentiasa bertenaga dan cergas. Boleh gerak sana, gerak sini, buat kerja dengan rasa seronok ya. Okey, baik. Kecergasan mental pula dia dapat meningkatkan keupayaan kognitif kamu ya. Maksudnya dia dapat mengembangkan otak kamu ya, intelektual kamu. Itu kelebihan bersenam. Nampak ya? Otak kita akan menjadi cerdas ya. Okey, jelas? Okey, kita tengok dari segi kecergasan emosi. Ya, bila kamu bersenam, pengaliran darah pun lancar apa semua ya. Sedikit sebanyak ia dapat mempengaruhi emosi kamu. Kamu dapat mengawalnya dalam keadaan yang baik ya, dan cara yang paling sesuai. Kemudian dari segi kecergasan rohani, kepercayaan terhadap sesuatu penyatuan dari situ dia masuk, dia dah termasuk dalam dalaman diri kamu ya, antara kita dan Tuhan ya, dapat beribadat dengan lebih baik. Okey, dari segi kecergasan sosial, kepercayaan dan interaksi dengan orang lain dan persekitaran ya. Maksudnya daripada bersenam juga ya, dia dapat mencerdaskan, bukan saja mencerdaskan minda ataupun fizikal, dia dapat melatih kita ya dalam berkomunikasi ya, sebab kita dalam keadaan mood yang baik, cergas, happy ya. Jadi automatik di situ dari segi sosial dia dapat mengeratkan lagi antara hubungan kita. Okey, jelas? Itu antara kebaikan-kebaikan senaman dari segi fizikal, mental, emosi, rohani dan juga sosial. Alright, jom kita teruskan. Bersenam di rumah ya. Apa benda bersenam di rumah ni? Kita bersenam kat gym lah kan, baru dah sadar kan. Okey, baik. Nampak macam mana situasi hari ini membataskan pergerakan kita ya. Sebab apa? COVID-19 ni memang dah satu dunia dia membataskan pergerakan kita. Tambah di Malaysia ni kes semakin naik, jadi kita eloklah duduk di rumah ya. Okey, jika dulu kita boleh ke taman, padang atau gym, tetapi kini adalah lebih baik kita bersenam di rumah. Yang penting kita bersenam. Bersenam untuk apa? Supaya kita sihat dan cergas, dapat kekalkan kecergasan fizikal kita ya. Apa yang penting kita lakukan dengan semangat dan disiplin untuk sihat dan cergas setiap hari. Jika kononnya andaikanlah kata pandemik ni berakhir, sekolah pun dibuka kembali dan kita dibenarkan bersukan, sekurang-kurangnya fizikal dan mental kita sudah bersedia untuk bersukan. Nampak pentingnya bersenam di rumah ya. Kita kekalkan kecergasan kita ya. Jangan kau makan tidur PDPR pun duduk dekat rumah, dekat atas kursi je apa semua kan, tanpa berpeluh apa.
dia dia agak menjengkelkan. Lama-lama dia boleh melemaukan tubuh badan kamu ya. Bahasa pasarnya melemaukan tubuh badan kamu ya. Itu penting, nak tak nak kita kena usaha ya untuk bersenam, untuk exercise di rumah ya dengan cara yang betul lah ya. Jangan terburu-buru, jangan orang kata buat terlalu drastik sangat. Ikut kemampuan badan kita. Okey, jom kita teruskan. Okey, ruang dan persediaan sebelum bersenam. Macam mana kita nak sediakan ruang tu? Okey, yang pertama pastikan ruang tu luas. Kalau tak luas pun cukup-cukup kamu pun boleh, tak ada masalah ya. Dan atau kosong lah serta selamat. Maknanya tiada alatan atau perabot berbahaya. Contohnya bucu-bucu meja apa semua ya. Ada apa guli-guli atas lantai tiba-tiba lompat tergolek ya. Naya kan. Masalah lain pula yang dapat. Okey, itu yang pertama ya, pastikan ruang tu selamat ya. Selamat macam cikgu biasanya buat atas kapet ya. Lepas tu cikgu tarik-tarik meja sikit bagi tepi, kemudian kita on. Okey, kemudian yang kedua, buat renggangan badan dan berlari setempat. Memanaskan badan, aktiviti memanaskan badan ni sangat penting. Kamu kena sentiasa mulakan dengan renggangan badan dulu, daripada kepala sampai ke kaki. Ini cikgu rasa semua murid-murid pun tahu ya. Okey, yang ketiga, pastikan diri kamu dalam keadaan sihat. Okey, ingat ya, berhenti segera jika kamu merasa semput atau sakit dada ketika bersenam. Itu sebab cikgu cakap jangan terburu-buru ya, ikut kemampuan badan kita. Okey, kemudian yang keempat, jangan bersenam ketika cuaca sangat panas ataupun terlalu gelap atau berjerubu ya. Ingat, biar dalam keadaan yang suhu bilik ya, suhu bilik yang biasalah pasang kipas angin shielding tu pun boleh dah ya. Dalam keadaan yang terang yang kamu boleh nampak. Sebab apa? Kita tak nak ada sesuatu yang tidak diingini berlaku. Okey, seterusnya pakaian dan kasut ni pakai yang selesa, tidak ketat dan sesuai ikut keadaan cuaca. Jangan kau bersenam pakai jaket kulit pula kan, pakai helmet kan. Itu tak kena, macam orang gila pula kan. Okey, right, jom kita teruskan. Okey, jenis senaman mudah dilakukan ya di rumah ni. Okey, senaman yang paling mudah adalah senaman body weight training, yang mana kamu hanya menggunakan beban berat kamu sendiri ya. Contohnya untuk bina kekuatan, murid boleh lakukan push up ya, crunch, squat, pull up dan dips. Apa benda ni kan? Yang pull up tu yang gayut tu. Dips tu yang tekan palang. Push up semua tahu, crunch pun semua tahu ya. InsyaAllah ya, Google pun boleh jumpa dah. Okey, untuk bina stamina ni biasanya cikgu akan berlari setempat, skipping ataupun jumping jack di rumah ya. Tak ada kacau siapa-siapa pun ya. Jiran pun tak marah ya, tak ada bunyi apa-apa pun. Kemudian untuk bina stamina dan juga kekuatan sekaligus ya, dua-dua sekali kamu boleh buat burpees. Burpees ni dia penat sangat ya, dia kena macam mana kena bersedia ya. Kena buat lagi sikit macam tu. Okey, apapun senaman yang dilakukan, pastikan mulai dengan kiraan yang sedikit. Nampak? Mula dengan kira yang sedikit. Kalau kamu mampu buat 5 ya. Kalau mampu buat 3 pun 3 lah. Kalau mampu buat 1 pun 1 je dulu. Buat 1, lepas tu rehat. Lepas tu buat 1 lagi. Lepas tu rehat. Lepas tu buat 1 lagi. Tak apa. Ya? Okey. Jangan paksa diri. Berhenti jika lelah. Nampak berhenti jika lelah. Kalau kamu mampu buat maksimum sampai 10, buat 10. Benda ni dia jangan kita nak menunjuk sangat, tak boleh ya. Ini senaman untuk kebaikan kita, bukan untuk mencederakan kita. Ingat tu ya. Okey, baik. Kemudian daripada sikit tu kamu boleh tambah kiraan pada setiap minggu. Contohnya minggu ni kamu buat push up, pumping 10 kali. Minggu depan kamu tambah lagi jadi 12 kali ke. Minggu lagi satu tambah lagi jadi 15 kali seminggu ke. Nampak? Dia mesti ada penambahan macam tu. Jangan kau statik 10 je. Kalau contohnya minggu ni 5, minggu depan mungkin boleh buat 7 pula. Minggu seterusnya boleh buat 10 pula kan. Nampak? Dia ikut turutan ya. Pastikan ada penambahan tu. Okey, baik. Jadi jom kita tengok senaman paling mudah yang boleh murid lakukan di rumah. Cikgu akan tunjukkan sedikit senaman yang biasa cikgu lakukan, biasanya 5 kali seminggu lah ya. Sebenarnya cikgu ada akad dumbbell apa semua sekali kan, tapi cikgu tak masukkan. Ini adalah senaman body weight training yang biasa cikgu lakukan di rumah. Ikut set dia ya. Okey, jom kita sama-sama tengok.
saja aktiviti senaman kita pada hari ini ya. Semoga murid-murid dapat teruskan latihan fizikal yang mudah ini di rumah. Kamu buat 3 hingga 5 kali seminggu cukuplah. Dalam 45 minit atau sejam. Semoga kita semua kekal sihat dan cergas setiap hari. Jadi tujuan cikgu kat hari ini supaya cikgu nak murid-murid melakukan senaman di rumah ya, supaya dapat kekalkan kecergasan diri kamu sendiri. Andai kata bila sekolah dibuka ya, fizikal dan mental ataupun kecergasan diri kamu dah bersedia untuk bersukan macam biasa. Faham tak? Itu pentingnya kamu bersenam di rumah supaya dapat kekalkan kecergasan kamu. Tak banyak pun, sikit jadilah, simple ya. Kita tak perlu nak susah-susah nak squat apa semua, nak bench press apa semua, tak perlu kan. Buat body weight training saja cukup ya untuk murid-murid cikgu. Okey, itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay fit, stay rip.